استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih yang saya kasih pengurusi majlis kita, pengurusi Masjid Ar-Rabbani, di mana pengurusi Masjid Ar-Rabbani, Al-Afadil, Tuan Imam kita, pegawai syarah, kepimpinan setempat, hadirin hadirat yang sama-sama pada malam ini kita memasang niat untuk i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kehadiran kita dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Saya juga mohon izin peribadi, terima kasih saya kerana saya juga nak sebutkan nama orang yang saya kenal kat sini, orang hebat yang ada di Puan Subaidah, Puan Hajah Subaidah kita. Baru saya nampak tadi, masya-Allah, dan anaknya Khairul, menantunya, Masya Allah, Aisyah ni tak ke? Okey. Dan Cik Zul, ni sahabat saya, Habib, yang lama tak jumpa, tak sangka kat sini, jumpa dia balik. Seboleh mungkin saya nak kenal lebih ramai lah, insya-Allah. Macam Tuan Musi sebut sebentar tadi, Alhamdulillah saya datang dengan sahabat saya, Ustaz Zulhandi. Cik Iwan ada ke? Yang bersama daripada umrah, ya, sebagai mungkin sebab umrah ni saya perhati ada satu benda yang kita kena perasan. Ada orang dia nak pergi tapi dia tunggu, dan ramai saya jumpa dia ada duit tapi lama-lama dia tak sihat dan dia tak boleh pergi walau dia ada duit. Dalam keadaan leleh air mata, kadang-kadang dia terpaksa, yalah, memanglah membelanja orang pun tak apa, tetapi hasrat dia tak tercapai. Jadi musafir menuju Allah ini bukan hanya tentang masa, bukan hanya tentang duit. Sekarang kita sihat, maka pergunakan. Ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW kepada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin
وأعد نفسك من أهل القبور. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمريضك ومن حياتك لموتك. Dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, anak Sayyidina Umar yang Allah redha kepada kedua mereka berkata, satu hari Nabi budak muda macam anak-anak Nabi datang dan pegang kedua belikanku dan berkata, kun, jadilah kamu di dunia ini, kun fi dunia ka'annaka gharibun, engkau seperti orang asing. Kita kan tengok orang asing kan, orang asing kadang-kadang dia kata tu pendatang tak berizin hati. Nabi kata kamu kena rasa macam tu ya, kenapa? Sebab rumah kita bukan di sini, kampung kita bukan di sini, kita asing di sini. Sebab kita datang dari syurga. Nabi suruh kita ada mindset rasa yang kita ni orang asing, abiru sabil, ataupun orang yang hanya melintas jalan, maknanya tak lama duduk kita. Ibnu Umar kata, dan kata Nabi, a'id nafsak, siapkan diri kamu untuk menjadi ahli kubur. Bersiap, sebab jadi memang jadi, bersiap tu yang tak jadi. Bersiaplah kata Nabi untuk menjadi ahli kubur. Ibnu Umar yang masih kecil, bila dia dengar, dia kata apa? Apabila engkau ingin melakukan satu kebaikan, dia datang pada waktu petang, kamu jangan tangguh ke waktu subuh. Kamu ada niat melakukan kebaikan di waktu subuh, jangan tangguh sampai ke waktu petang. Khudh min sihhatik, ambillah sekarang kita rasa kita sihat, akan datang kamu terlantar sakit. Ramai orang dia tak perasan, masa sihat dia tak beri dan ambil peluang, sedar-sedar dia dah sakit macam saya cerita tadi. Dan ambillah peluang, sebab malam ni seandainya mereka yang berada di bawah pusara, di dalam kubur, diperlihatkan Allah apa yang sedang kita buat pada malam ini, mereka akan meraung menangis. Dan mereka minta pada Allah, wahai Allah, bagilah kami satu ruang, bagilah kami satu peluang untuk dapat duduk i'tikaf dalam rumah Allah. Jadilah kami duduk dalam majlis ilmu, jadilah kami boleh berselawat kepada Nabi. Namun kita tahu bahawa dalam hadis yang sampai kepada kita daripada Abi Hurairah, daripada Imam Muslim, Nabi sebenar-benarnya menyatakan kepada kita, dan kita biasa dengan hadis ini, Nabi sebut, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila telah sampai saja kematian bagi seorang anak Adam, maka berlakulah satu benda, berlakulah satu perkara. Apa yang berlaku? Inqata'. Dalam bahasa Arab, sesuatu bina di atas wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun, inqata'a yanqati'u inqita'an, munqati'un munqata'un, inqati' la tanqati', munqata'un munqata'un, ialah satu benda yang hanya berlaku setelah berlaku satu benda yang lain. Apa dia yang berlaku pada orang mati? Bahkan ulama kata bagi orang mati yang paling sakit bukan sakit kematian, walaupun sakit kematian itu sakit. Si ulama kata, adik, saya tengok tak itu betul yang itu yang papan gelusur, papan gelusur itu panggil apa? Lunsur. Lunsur. Lunsur je. Okey, lunsur.
Gelungsur pula. Ini kata gelungsur. Cuba bayang satu gelungsur yang tinggi, bila kita duduk atas tu kita rasa bagaimana ya, dia licin dan dia akan berjalan dengan begitu laju. Tuan-tuan boleh bayang. Kematian sakitnya adalah ketika mengelusur begitu laju, ada bilah pisau yang sangat tajam dan mula mengheret dan mengoyakkan kulit dan membelah badan manusia sehingga berkecai seluruh dagingnya dan jatuh di bawah, berkumpal. Yang tinggal bukan satu badan manusia, tapi cebisan-cebisan daging. Kata ulama, itulah kesakitan bagi si mati. Kita rasa sakitnya. Bahkan ada ulama kata seandainya kita tengok seekor kambing yang dilapah, kita tengok kambing yang dilapah, kemudian disiat, ketika kambing tersebut masih hidup, dikoyakkan seluruh kulitnya, itu masih belum menandingi pengalaman semua yang bakal kita lalu pada kematian. Tapi ulama kata itu tak sakit lagi, ada yang lebih sakit. Yang lebih sakit adalah inqata'a. Apa dia inqata'a? Semua amal tak ada peluang, tak ada ruang sama sekali untuk kita amal sebab Allah dah tutup sama sekali. Dalam majlis ni kalau kita rasa macam nak sebut astagfirullah, sekarang kita sebut, Allah terima. Kalau dalam majlis ni kita kata alhamdulillah, Allah terima. Dalam majlis ni kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah terima. Tapi bukan bagi si mati. Dia nak baca tak boleh, dia nak minta tak dapat. Taubat pintunya bukan sekadar tertutup untuknya, bahkan dipeteri tak terbuka sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan lepas 10 tahun pintu taubat terbuka dah. Sebab itulah mereka yang berada di alam kubur saat ini lihat kita dalam penuh cemburu, dan kita biasalah ya, manusia dilalai, rasa panjang lagi, boleh lagi taubat, alah apalah sangat, dan syaitan berjaya menunda-nunda amalan kita. Baik semua yang dikasih sekalian, tajuk kita pada malam ni sebenarnya berkenaan dengan Rasulullah. Sebab tu Tuan Kursi macam cemas kan. Tajuk tentang Rasulullah ni cerita corner ke alam kematian. Kenapa Tuan Kursi saya nak ambil ruang sikit supaya boleh betulkan, selesakan duduk kita insya-Allah. Sebab pasti pada malam ini setiap yang hadir pada malam ini dengan satu niat, kita ingin menambah tahu, menambah mahu, dan kita akan bermuhasabah apa yang perlu aku buat setelah aku tahu dan aku mahu ketika berada dalam majlis ilmu yang sangat besar ganjaran dan pahalanya untuk kita. Pastikan tidak, saya suka sebut perkara ini sebab saya takut tuan-tuan terlupa. Sebab kita duduk di atas kapet baru ke? Baru kan? Bila? Puasa. Oh, tak setuju pun baru-baru lagi kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan rasa bahawa saya duduk dalam masjid dan selesa bersila di atas karpet baru tahun sudah sama dengan kalau kita order di rumah kita karpet yang baru. Sama? Jawapannya tak sama. Tak ada tempat yang sama duduknya, pahalanya, perhatian Allahnya, redha Allah lebih daripada sekarang kita duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah sebagai tetamu Allah. Saya suka sangat berkongsi apa yang dikatakan oleh Nabi dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi sebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, wal anta ghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin wala anta ghduwa fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alf raka'atin. Nabi sebut apa tuan-tuan? Marilah kita dengar. Sebab insya-Allah kita nak cerita pada malam ni, kita berkongsi insya-Allah tentang Rasulullah. Kita fokus satu benda yang diperjuangkan oleh Nabi, ilmu dan adab. Namun
Kata cerdik pandai, sesuatu benda yang berharga hanya berharga apabila kita menghargainya. Kalau kita tak menghargai setiap gerak jam saat berada di majlis ini dan kita anggap biasa-biasa saja, maka majlis ini tak akan beri apa pun kepada kita. Walaupun Nabi sebut kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kamu duduk dalam sebuah majlis ilmu, mempelajari satu ayat Allah. Bagimu, kata Nabi, lebih baik dari kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Tuan-tuan tak terkejut pun? Tuan Musi tak terkejut pun? Kita? Yalah, manalah kami nak terkejut. Sebab kami pun mayang sunat 300 rakaat ada tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak duduk macam ni seorang? Sebab saya ada juga kadang-kadang dalam perjalanan kita jumpa ramai, ada orang dia tengok kuliah macam ni, pihak masjid anjurkan, sambil dia kata, apalah masjid ngaji bila nak aman. Dalam keadaan mendengar tak puas hati, dia pun pergi kat luar sana, dia pun bentang sejadah, dia semayang sunat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada nak cakap pada dia berapa rakaat dia semayang, minimal 100 rakaat, baru boleh tandingi orang yang ada dalam majlis ini. Sebab ulama kata apabila amal sedikit tetapi ganjaran banyak menunjukkan amal itu Allah sangat suka. Dan kerana itu, Masya Allah, kita syukur pada Allah sebab Allah beri taufik, hidayah sampai pada malam ini. Rasa jinak kita nak duduk dalam sebuah taman syurga, majlis mendapat ilmu. Saya nak habiskan saja terjemahan tadi. Dan kata Nabi kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau duduk dalam satu majlis sehingga kamu memahami satu bab. Sama ada nanti kamu amal atau tak amal bab itu soal lain. Tapi bagimu pahala yang Allah bagi adalah seperti orang melakukan solat sunat 1000 rakaat. Cuba bayang tuan-tuan, hanya duduk dan dengar, buka pintu hati, mohon pada Allah, campakkan ilmu dan tambahkan ilmu, maka Allah beri pahala lebih dari orang solat sunat 1000 rakaat. Saya baru ni di satu masjid di KL buat kuliah. Kemudian ada seorang hamba Allah ni, dia pun minta izin pergi ke toilet. Lepas tu orang dapati kelas berlangsung tetapi dia tak naik. Ini kisah baru saya nak lagi. Orang mau turun ke bawah, isteri dia ada, rupanya di tempat wuduk dia dapat jatuh dan meninggal dunia. Semua yang dikasihkan, saya rasa sangat terharu. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kata Nabi apa? Tuan-tuan, kalau saya nak tanya, maaf kalau saya tanya-tanya, tuan-tuan tanya-tanya, tapi orang Melaka ni saya selalu puji. Bukan kat sini je, tapi tempat lain pun saya puji. Orang Melaka ni mesra dia lain macam. Tuan-tuan jangan riak, cerita je. Jangan riak, cerita je. Saya selalu orang Melaka, saya tanya kadang-kadang masa dulu tak ada waste. Ni masa tak ada waste, saya tanya, kadang-kadang kita sesat nak cari masjid, kita nampak ada orang duduk tepi jalan, saya pun Assalamualaikum, nak tanya lokasi. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia berdiri dengan penuh semangat, dia tunjuk jalan macam dia dengan kita tu dah kenal lama. Dia kata masuk kanan sana, kiri, jaga. Dia kata ada lubang kat situ. Saya dengar, Masya Allah, rasa mesra. Tapi itu tak ada apa lagi. Ketika saya nak masuk kereta, dia kata, dah makan ke belum? Tuan-tuan tanya jalan, dia tanya kita makan ke belum. Punya mesra orang Melaka, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau saya tanya-tanya, jangan marah boleh ke tak marah? Ke di Masjid Rohani je lagi. Laka juga kan? Sama je, Masya Allah. Dan apa yang saya nak tanya tadi lah, lupa lah. Apa yang tanya? Ya? Macam mana? Sahabat meninggal. Baik. Yang saya nak tanya ni ialah, saya nak tanya tuan-tuan, kedudukan kita dengan Nabi sama ke tak? Mungkin kalau saya ni, kita ni Nabi kan?
Kan? Kita tak nampak. Macam ni. Lagi. Masya Allah. Betul kan? Kita pun tahu kedudukan kita dan kedudukan Nabi kalau langit dan bumi itu masih belum jauh. Sebab Nabi terlampau tinggi kedudukannya. Masih kan tak, tuan-tuan? Kita baca dalam tafsir kisah Nabi Allah Ibrahim. Kita tahu kan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, ketika dia di Iraq berhadapan dengan Namrud, dan ketika dia nak dibakar dalam api, ketika Namrud berkata, "Unsuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Hariku, dia kata bakar dia ni, dan tolong Tuhan-Tuhan kamu kalau kamu betul nak beramal. Maka orang kampung nak beramal soleh ni, ikut perintah Namrud, kumpulkan kayu api yang tak pernah terkumpul dalam sejarah dunia. Bukan main bertimbunnya kayu api lantas dibakar. Dan sekarang masalahnya adalah siapa tentera yang nak heret Ibrahim dalam api yang besar tersebut. Maka mereka buat apa? Manjanik. Sampai sekarang kayu manjanik itu kalau pergi Turki masih ada kesannya. Kemudian ketika ditarik manjanik tersebut, nun api di sana Nabi Ibrahim diletak. Apa yang berlaku pada masa itu? Supaya kita nampak, wow, tinggi kedudukan Nabi-Nabi. Mungkin berbanding dengan kita. Sebab tu bila saya sebut macam ni, tak, sebab Nabi terlampau tinggi. Tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim berada di atas itu dan sedikit lagi akan dilepaskan, dia akan dimasuk terbakar, rentung dalam api secara hidup-hidup, datang malaikat yang menjaga hujan. Maka datang malaikat berkata, "Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah, minta kepadaku, aku tunaikan." Kalau kita tuan-tuan, apa kita buat? Alhamdulillah, pucuk dicipta, ulang mendatang, Alhamdulillah, kan? Sebab apa dia punya signifikan dia? Maknanya kalau lah malaikat jaga hujan, turunkan hujan, apa jadi pada api? Panas, air api jadi kering. Tetapi apa kata Nabi Allah Ibrahim? Sebab tu tuan-tuan, setuju dengan saya setuju dengan tuan-tuan, maqam Nabi tak sama. Nabi Ibrahim kata, "Wahai malaikat, lastu bihajah ilaik." Malaikat, aku tak berhajat pada engkau. Kalau kita marah patut kamu dah tak awal lagi malaikat tolong. Jadi sekarang atas ni orang tolong. Kalau kita, tapi dia tak, lastu bihajah ilaik. Kemudian Allah hantar malaikat menjaga Raih, yang menjaga Taufan. Maka malaikat dia berkata, "Aku dihantar oleh Allah minta padaku kutunaikan." Apa signifikan dia tuan-tuan? Apa maknanya kalau malaikat menjaga ribut ni? Apa dia punya, dia panggil kalau bahasa kita yang mudah ni, dia punya apa? Apa kaitannya kehebatan malaikat ini? Maknanya apa tuan-tuan? Ketika api menjulang dan malaikat menghalalkan Taufan kepada Namrud, yang terbakar adalah Namrud. Kan macam tu kan? Tentu kita seronok, boleh kita viral dan jadi konten. InsyaAllah FYP kita meningkat lebih kurang dalam 1 million insyaAllah dalam masa hanya sehari. Tetapi apa jawapan Nabi Ibrahim? Yang tuan-tuan setuju bahawa Nabi Ibrahim, Masya Allah, kedudukannya begitu tinggi. Dia kata, "Lastu bihajah ilaik." Malaikat, aku tak berhajat pada engkau. Maka lantas datang malaikat Jibril, penghulukan ketua kepada Sayyidul Malaikah. Maka datang, aku dihantar oleh Allah, minta. Apa jawapan Nabi Allah Ibrahim? Aku tak berhajat pada engkau. Jadi Jibril bertanya kepada Ibrahim, maka apa yang kau hendak? Apa jawapan dia? Allah rakam dalam Al-Quran, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Aku cukup Allah. Malaikat pun tak payah, kau tak payah tolong aku, sebab aku cukup dengan Allah. Kata ulama apa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim ketika dilihat api di hadapan dia tak nampak, dia terbakar. Tetapi dalam kepala, adakah redha Allah ada dalam api? Kalau redha Allah ada dalam api, aku akan masuk dalam api sebab aku nak redha Allah. Sama dengan kita tuan-tuan? Sama dengan kita? Jauh. Jangan cakap tak sama. Kita setuju. Tapi tuan-tuan, di hari akhirat rupanya ada satu makhluk. Dalam hadis yang saya nak bacakan ini, Nabi kata jadi sama antara seorang itu dan Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi? Kata Nabi,
man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihi al-islam kana bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa datang baginya kematian sedang dia menuntut ilmu, dia orang biasa tetapi dia menuntut ilmu, pada masa itu datang kematian, maka kata Nabi, dia dan Nabi-Nabi di hari akhirat darjat sama saja dalam syurga Allah. Yang tak berlaku pada benda lain. Yang Nabi tak sebut orang tu tahajud, dia mati, dia sampai tak. Nabi nak cerita bahawa Nabi sangat suka kepada umat, Allah sangat suka pada hamba yang untuk menuntut ilmu. Jadi saya dah mula masuk kepada tajuk kita, Nabi, ilmu, adab, supaya nanti insya-Allah tahu mahu dan masjid ini akan meriah insya-Allah dengan majlis pengajian dan ilmu, dan kita adalah menjadi orang yang sentiasa berjalan untuk mencari ilmu. Kerana dua benda kata Nabi tidak pernah kenyang. Dua benda tidak pernah kenyang bagi manusia. Satu pencinta dunia, satu pencinta ilmu. Pencinta dunia, dia tak kenyang dengan dunia sampai mati. Dan pencinta ilmu, dia akan tak rasa puas sampailah dia mati. Mana satu kita nak, tuan-tuan? Tentulah pencinta dunia, kan? Wahiyazubillah. Tentulah pencinta ilmu. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, oleh kerana secara khusus malam ni kita nak kaitkan dengan Nabi, kaitkan dengan ilmu, kaitkan dengan adab sebagai satu gabungan sehingga kita nampak Nabi. Dan saya berharap marilah pada malam ini kita duduk sama-sama menekuni, memperuntukkan masa dan fokus kita yang 100% supaya kita merealisasikan apa yang Allah telah sebut tentang Nabi dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami rafa'na, angkat bagi engkau wahai Muhammad sebutan terhadap engkau. Maka jadilah saya harap dan doa pada Allah, kami bergabung pada malam ini, bermula daripada pihak penganjur, bermula daripada pihak masjid, bermula daripada semua yang hadir, sebenarnya nak merealisasikan apa yang Allah kata khusus tentang Nabi Muhammad. Mereka mengangkat tinggi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana memang begitu, izinkan saya, sebab ini saya punya disiplin untuk diri saya sendiri. Sebab bila saya nak mula saja, saya suka memula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Abdul Rahman Sakhar Ad-Dawsi. Tuan-tuan biasa dengar nama sahabat Abdul Rahman Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita masa zaman Covid memang datang ke masjid tak boleh bercakap, kan? Melanggar SOP, tapi sekarang dah boleh, tuan-tuan. Saya tahu kita ni memang patuh kepada peraturan, tapi sekarang dah boleh, tuan-tuan. Kan? Boleh, kan? Boleh, sebab saya dengar sunyi, saya boleh risau, kan? Takut semua marah, ini tak tahu SOP, mana boleh bercakap. Jadi saya tak tahu berceramah kalau tak boleh bercakap pakai bahasa isyarat pun, tuan-tuan. Jadi kita kalau boleh, insya-Allah kita gunakan perkara yang baik, insya-Allah. Ya. Oh, masya-Allah. Tengok kan, sayangnya pengurusi pada dia punya ahli jamaah dia. Kami bukan tak nak jawab, konsentrate. Alhamdulillah. Ini kualiti yang ada. Sebab para ulama berkata ilmu bermula dengan husnul isra'. Ilmu mesti bermula dengan pendengaran dan fokus yang baik. Alhamdulillah, kualiti itu dah ada nampaknya pada semua ahli jamaah. Sebab tu saya pandang keliling untuk nak cari seorang mengantuk, tak jumpa. Kecewa juga malam ni punya. Ya, sebenarnya. Tapi nampaknya memang bersedia semua. Betul, nampaknya memang fokusnya memang tinggi. Alhamdulillah. Abdul Rahman Sakhar Ad-Dawsi ialah Abu Hurairah. Nama dia adalah Abdul Rahman Sakhar Ad-Dawsi. Cuma panggilan untuknya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang satu berselawat kepada di atas membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatul qa'imah. Macam kita baca sampailah ke habis, kata Nabi, wajabat lahu syafaat, wajib untuknya syafaat. Jadi kita harap setiap kali azan kita selawat pada Nabi terlebih dahulu, dan kita baca sampailah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wasyarata wad darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disambungnya innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita baca dengan harap mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Cuma saya ada masalah satu baru, tuan-tuan. Masalah baru. Masalah ni ada boleh ada, insya-Allah. Tuhan dia. Masalah baru saya, sebab kuliah ni sebenarnya kuliah maghrib. Maknanya bila masuk waktu Isyak habislah, ya. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak selesaikan masalah? Dia punya jalan dia, tuan-tuan.
Yang pertama adalah Tasmiyah Syah balik, ya, ataupun mungkin kita habiskan sikit perbincangan. Mana satu tuan-tuan? Solat Isyak. Habiskan. Betul. Tak semua setuju kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kalau macam tu insya-Allah kita akan sama berbincang sampai ke sahur. Alhamdulillah. Dan itu saya buang pada waktu itu. Jadi tak boleh ni dah tuan-tuan, itu saya buang. Ya, marilah tahan tuan-tuan, ya. Habis tinggi pun record dalam mungkin setengah jam lagi ke 40 minit ada kan, senang-senang sedap lah kita rasakan. Boleh macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan masih ada bateri? Alhamdulillah. Jadi harap bateri itu kekal sampailah ke habis. Habis kita acara kemuncaknya. Kemuncaknya adalah makan. Sebab maulid biasanya ada 3 kan. Yang pertama, maulidnya pertama sekali dia kena baca. Pertama sekali biasanya marhaban, kedua sekali, yang kedua syarahan, yang ketiga makan. InsyaAllah. Jadi rukun tu dah sempurna insyaAllah. Jadi tuan-tuan sabar ke acara kemuncak kita insyaAllah pada malam ini. Saya tadi berhenti kepada satu doa yang menjadi, saya disiplinkan diri saya kalau nak cerita tentang Nabi, maka mulakan dengan hadis ini, kemudian bincang kembanglah kemana pun perbincangan. Dan malam ini insyaAllah kita cuba kembang dan bincang tentang Nabi, tapi kita zoom, kita fokus tentang ilmu adab insyaAllah, ya tuan-tuan. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan apa doa Nabi sebut? Kata Nabi, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraishan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraishin, wastafani min Bani Hashim, fa'ana sayyid waladi Adam wala fakhar, wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, wa awwalu syafi'in, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'in. Baik, dalam hadis yang saya katakan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia, Nabi sebut, saya nak cepat saja, Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail itu seorang yang bernama Kinanah. Kinanah ini lahir anak-anak yang ramai, maka Allah telah pilih seorang yang bernama Quraisy. Daripada keturunan Quraisy yang ramai, maka Allah pilih Bani Hashim. Dan aku, kata Nabi, yang terpilih daripada Bani Hashim, maka aku adalah Sayyid, penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar, aku bercakap bukan kerana nak membesarkan diri. Dan akulah, kata Nabi, yang pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan di hari akhirat nanti. Akulah pertama yang akan memberikan syafaat, dan akulah pertama diperkenankan syafaat oleh Allah. Jadi tuan-tuan, banyak yang kita tahu tentang Nabi tadi. Pertama tentang keturunan Nabi yang terpilih, yang kedua tentang bagaimana Nabi adalah merupakan penghulu kepada seluruh kita, dan yang berikutnya adalah bahawa Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi sebab itu banyak benda yang kita harap pada malam ini, hasil daripada perbincangan ini, dengan harapan nanti ada benda yang bertambah dalam kehidupan kita selepas kita datang dalam program kita pada kali ini. Semua yang saya hormati dan saya kasih silat, sebab itulah kalau kita tengok dalam Ibn Hisham syarah, dalam sirah Ibn Hisham sebagai contoh, maka dia akan mula, saya suka juga mulakan, setiap kali saya ke mana-mana saya akan mulakan dengan ini. Maka bermula dengan kita merasai terpilihnya Nabi pada keturunan, maka Nabi itu namanya adalah Abdullah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin
Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit. Kalau saya lupa, tuan-tuan boleh tolong saya? Boleh? Alhamdulillah. Saya suka sangat sebenarnya. Sebab bukan tak biasa minta tolong kan. Bila kita minta tolong, kalau orang tersenyum memang menolong. Tapi kalau kita minta tolong buat buka masak, tuan-tuan memang tak ada harapan. Kalau kau istimewa dia ada lapis badan. Jadi Masya Allah, boleh ke Insya Allah? Tuan-tuan solat subuh rasa panjang sangat dan macam nak sebelum ni kan. Dia tu punya apa? Memang canggih semua macam kita yang semuanya dikomputeriskan ya. Bila amat, bila azan, Masya Allah. Alhamdulillah, gunakan teknologi untuk benda baik. Sebab tempat kampung saya tak ada tuan-tuan. Dia pakai apa tu yang zaman dulu tu? Masih pakai macam tu tuan-tuan ya? Pakai beduk, Masya Allah. Tempat kampung saya macam tu tuan-tuan ya. Lepas tu kalau lampu elektrik tak ada tuan-tuan. Ni pakai gas yang apa tu? Rifam ya. Jadi bila saya tengok di sini, Masya Allah, selesa ya. Kapet, Masya Allah. Baik. Jadi mana tadi? Boleh bantu insya-Allah. Baik, saya sambung ya. Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabi bin Ismail bin tengok tuan-tuan dah bantu saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu yang suka sangat saya duduk di Masjid Rohani ini. Cuba bayangkan saya duduk ke depan ni, kalau tak ingat malu. Tapi Masya Allah ya, selama je. Dan saya pun ketika mengingat riwayat ni, sebab riwayat ni tuan-tuan daripada Ibn Hisham, daripada Ziyad bin Abdillah Al-Bakari, daripada Ibn Ishaq Al-Muttalibi. Dan ketika saya cubalah nak ingatkan, yang paling susah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Tapi kan Masjid Ar-Rohani nama pun Rohani tu. Yang saya paling susah nak ingat orang bisnis nama ya, ada jawab sambil mengantuk. Baik. Maknanya Masya Allah, tak ada langsung tercapai ya. Ada yang jawab sambil marah. Ibrahim pun tak tahu. Masya Allah tuan-tuan, jangan marah. Saya lupa Baik, maknanya apa dia? Yang awal tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad. Itu senang kan? Sebab yang susah adalah Ismail bin Ibrahim. Alhamdulillah. Kalau macam ni insya-Allah kita nak cerita tentang Nabi memang senang. Alhamdulillah. Sebab yang saya yang susah, tuan-tuan senang. Jadi Alhamdulillah. Jom kita habiskan. Boleh? Boleh kita habiskan? Ibrahim bin ke saya juga kena habiskan. Yalah, kami bukan tak nak habiskan, tapi kan mikrofon tu kat Ustaz. Jadi tak apalah, saya juga Zuramli-lah juga habiskan ya. Saya minta izin ya. Tengok payah nak bagi izin kan. Baik, saya habiskan insyaAllah, nak bagi cepat. Poin kita bukan ini, ada poin yang lebih penting yang kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshah bin Sam bin Nawh bin Matusalah
bin Akhnuh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam alaihissalam. Menurut riwayat itu, itulah Nabi yang pada malam ini kita fokuskan. Cuma pada malam ini, oleh kerana kita nak fokuskan tentang satu benda yang paling berat, yang hanya memikulnya, yang mampu memikulnya hanya orang kuat. Apakah benda paling berat yang hanya mampu dipikul oleh orang yang paling kuat? Jawapannya adalah ilmu. Sebab tu tak ramai orang nak pikul ilmu, nak cari ilmu, sebab ilmu tu berat. Dunia, harta, ringan. Sebab tu orang suka mengambilnya. Maka sebab tu bila kita, Allah bagikan hidayah, inayah dan taufik sampai boleh berada dalam majlis ilmu, maknanya kita, Allah telah berikan daya dan kekuatan. Maka marilah kita syukur pada Allah. Jamaah, sebenarnya apa yang mesti ada dalam masjid kita? Apa yang mesti ada untuk dalam masjid kita? Ya, saya cakap dia tuan-tuan, insyaAllah. Ya, ya, saya nak apa dia? Oh, level tinggi dah. Saya dah mula kan, kadang-kadang ada orang keluarkan clue-clue yang menunjukkan level tinggi, orang tidak tak tercapai tuan-tuan. Ini alam malakut tuan-tuan. Saya ni baru alam syahadah. Ni macam mana nak berbincang ni tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan turun sikit tuan-tuan, supaya saya dapat capai? Tinggi sangat nampaknya. Alhamdulillah betul. Tapi memang betul lah. Apa lagi tuan-tuan yang mesti ada dalam Masjid Ar-Rabbani? Mesti ada dalam Masjid Rabbani. Ya? Ya? Mau pakat. Fakat. Okey. Afshus salam. Masya-Allah. Ya. Jamaah. Silaturahim. Ada satu perkataan lagi tuan-tuan. Jom kita cari tuan-tuan. Ya. Ukhuwah. Ada satu lagi perkataan tuan-tuan. Ya. Penyatuan. Ada satu lagi tuan-tuan. Apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Ini benda yang mesti ada dalam masjid. Sebab muafakat tak berlaku kalau tak ada kasih sayang. Ukhuwah takkan terbina kalau tak ada kasih sayang. Sebutlah apa tadi, semuanya takkan berlaku kalau tak ada kasih sayang. Sebab itu kasih sayang itulah yang mesti ada dalam Rabbani. Orang confused, orang tak tahu. Sebab tu orang kata kapek pun yang tak apa-apa ada macam kita. Dah, tuan-tuan janganlah pandai cabut kapek ni cantik sangat tuan-tuan. Dah, tak apa tuan-tuan. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, di atas kapek yang lembut ini, yang mesti ada kasih sayang. Setengah tempat tu macam mana? Ya apa lagi? Duk fikir. Oh, kipas helikopter. Order kipas helikopter itu. Buat pemutan derma. Tak salah. Tetapi terlupa ada benda yang lebih penting. Namanya apa? Kasih sayang. Dan bila kita tahu benda tersebut mesti ada, saya datang ke masjid, saya mesti dapat dan lakukan perkara tersebut. Sebab bila dia mesti ada, kita mesti memberi sumbangan kepadanya. Sebab ramai orang tak rasa dia patut beri sumbangan untuk membina kasih sayang. Sebab tu tak jadilah dia tak bagi salam ke orang. Dia tak nak bagi salam ke orang, bagi salam ke aku. Dia tak nak senyum pun pada orang walaupun Nabi suruh sangat kita senyum. Kenapa? Sebab dia terlupa bahawa dalam sebuah masjid yang mesti ada adalah kasih sayang. Justru semua yang saya kasih sekalian pada malam ni, jom kita baca satu doa. Doa ni yang selalu dibaca. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Tajuk kita sebab tuan musi majlis tengok, saya jenguk kan. Ustaz ni bila ilmu dengan adab, Pengurusi ni baik orangnya tetapi tegas orangnya. Bila saya tak sentuh tajuk tuan-tuan, dia macam tak selesa duduk nampaknya. Jadi tidak saya tidak baca. InsyaAllah kan, bukan sedang nak pujuk pengurusi ni tuan-tuan. Baik, jom kita baca doa yang ada dalam juga Sunan Ibnu Majah yang kata Ummu Salam. Sebab tajuk kita tentang ilmu pada malam ini, dan saya katakan bahawa ilmu adalah benda yang berat. Sebab tu hanya orang kuat mampu memikulnya. Sebab tu orang tak mampu pikul. Ramai orang tak pedulikan ilmu. Walaupun kita baca dalam matan Zubat berkata, jap, dulu.
Saya rasa bersalah pula. Ini suruh baca doa tapi duduk ceramah lagi. Siapa ya? Muslimah ni baik sungguh. Bila kita kata baca doa, angkat tangan. Saya pula panjang lagi kan. Ustaz ni ceramah ke doa ke tadi kata doa. Sabar tuan-tuan, benda boleh kelahi kalau kita pening. Baik, Allah apa yang saya sebut ni sebenarnya? Tengok dengan support muslimah juga kan. Suruh doa. Saya cerita sikit lagi tadi. Ini satu benda yang saya cerita tadi. Itu memanglah pelusian suruh ilmu dengan adab. Baik, dalam kitab Ibn Ruslan, dalam kitab Mad Zubat, disebutkan satu kalimat, satu bait dalam syair. Dia kata apa dia? Dia kata apa dia? Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Baik, sebelum kita doa ya, ajar tengok muka dah marah dah, Masya Allah. Ajar sabar aja sikit lagi ya, sebab doa ini ada kaitan dengan apa yang dikata oleh Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, yang dia berkata fa'alimun, orang alim kalau dia tak beramal dengan ilmunya, yang alim tapi tak beramal dengan ilmunya, mu'azzabun maknanya akan diazab min qabli ubadil wahfan, sebelum penyembah berhala diazab, dia diazab dulu. Kita pun tak ada kan, hilang motivasi kan. Tetapi Ibn Ruslan kata apa dia? Wa kullu man bighairi ilm, tetapi kalau semua orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka dia beramal. Orang amal dia amal, orang semangat amal dia pun semangat amal, tapi dia tak tahu atas dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah, la tuqbalu, amalnya tak diterima oleh Allah. Siapa nak pada malam ni kita duduk dalam majlis ini, Allah tak terima dengan sebab tidak ada ilmu. Maka sebab itu tuan-tuan, ilmu itu sangat penting. Ajar dah boleh angkat tangan dah, insya-Allah kita baca. Okey, sekarang kita baca satu sahaja. Baik, doa ini tak saya kena translate, kita berangkat tangan. Doa ini tuan-tuan juga tengok Sunan Ibnu Majah, daripada Ummu Salamah, Nabi baca doa hari-hari, baca doa ini. Dan ini akan beri makna kepada kita tentang ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak semuanya? Saya salah cakap ke? Ikut-ikut. Masya Allah, saya tu selalu terlupa ya. Okey, kita maaf kerana kita bagi direction tak jelas kan? Okey, saya jelaskan. Kita ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita ulang 3 kali insya-Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Saya terima sedikit ya. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, berilah kepada ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepadaku ya Allah rezeki yang baik. Wahai Allah, berikanlah kepadaku amal yang diterima. Baik. Last dia minta tuan-tuan, sebab ulama kata seluruh makna hidup sebenarnya ada dalam tiga patah perkataan doa ini. Apabila kita dapat 3 benda ini, ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal diterima, hidup kita mendapat makna yang penuh dan sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Tuan-tuan, kita pada dah fasa terakhir perbincangan, dan saya harap tuan-tuan lebih selesa duduk dalam keadaan ini, kerana Nabi sangat suka bila kita berada dalam majlis ilmu rapat sebegini. Kan? Alhamdulillah. Takut tak setuju, mana tahu kan? Tak setuju saya nak bacakan hadis. Tapi orang baik tak apa, kita dengar dia Nabi cakap, kita tahu. Baik, semua yang saya kasih sekalian, doa tadi tuan-tuan, doa tadi yang kita baca tadi, apa yang paling penting dalam hidup sebagai satu pengukuhan yang kita nak bawa balik? Apa benda paling penting dalam hidup? Apa dia tuan-tuan? Apa yang paling penting? Baik, tolong ingat, ilmu tak penting. Saya nak tanya apa paling penting? Yang doa tadi tuan-tuan, adab belum sentuh lagi. Memang ngurusi sentuh cepat tuan-tuan, tapi kita tak sentuh adab, kita settle lah dulu dalam doa tadi je tuan-tuan. Apa paling penting dalam hidup? Ilmu bukan paling penting. Apa paling penting? Amal tak penting dalam hidup. Ya. Kasih sayang tu tadi ni baca tentang doa ni. Iman tak ada sebut pun doa tadi kan? Baik, nak cepat saja ya. Nak cepat saja tuan-tuan. Ingat, dalam hidup ilmu tak penting. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Baru baca doa tu kan. Yang kita minta ilmu ke ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat, ilmu lain, ilmu bermanfaat lain. Ilmu yang dibawa oleh Nabi, sebab tu Nabi minta hari-hari minta, ya Allah berilah aku ilmu bermanfaat. Dalam Sahih Muslim, Nabi menadah tangan dan baca doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, janganlah berikan kepada aku ilmu yang tak memberi manfaat. Jadi sebab tu tuan-tuan, apabila kita disebut tentang ilmu, maksudnya sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab ramai orang ambil mudah soal ilmu. Dia rasa dia nak cari ilmu, dia lupa tak. Nabi bukan suruh kamu cari ilmu, tapi cari ilmu yang baik. Nak sedikit saja sebab kita bincanglah tajuk ini. Kalaulah ilmu bermanfaat, apa antara ciri ilmu bermanfaat? Salah satunya adalah makin kita belajar, makin kita rasa lemah diri kita. Ilmu tak bermanfaat, makin belajar, makin rasa hebat diri sendiri. Makin banyak ilmu, makin rasa hebat. Makin banyak ilmu, makin rasa hebat. Sebab itu, akhirnya, tuan-tuan tentu pernah mendengar para orang soleh menyebutkan, "Lau kana al-ilmu min duni tuqa syarafun, lakana asyrafu khalqillah iblis." Ada ilmu itu tanpa dengan takwa adalah kemuliaan. Makhluk yang paling mulia siapa? Iblis. Sebab iblis alim bukan main. Kalau iblis itu turun pada mana-mana universiti di dunia, semua universiti akan bagi dia adalah profesor. Di atas segala doktor, mungkin dia ada 100, 1000, sejuta doktor dalam pemikirannya, sebab dia sangat alim. Tetapi alim macam tu siapa nak? Kita tak nak kan? Sebab tu bila kita masuk ke majlis ilmu sebegini dan kita pergi meneroka dan mencari ilmu, yang aku nak cari ilmu bermanfaat. Jadi sebab tu semua yang dikatakan Nabi ajar dalam doa tadi, dan kata Ummu Salamah, Nabi minta hari-hari terutamanya lepas subuh, dan minta pada Allah, ya Allah berilah kepada kau ilmu yang bermanfaat. Rezeki perlu tak? Rezeki penting tak? Rezeki berkait. Rezeki yang baik itu penting. Cuba bayangkan dapat rezeki yang haram, penting ke? Tak penting, sebab rezeki yang haram adalah racun buat diri kita.
Kita makan nampak jumlahnya banyak, tetapi setiap jumlah itu adalah kehancuran buat setiap kita. Amal penting tak? Amal juga tak penting, tetapi yang penting adalah amal yang kita ada mindset yang betul, ya. Setengah orang asal amal, dah amal yang diterima. Sebab itulah Ustaz Zuhairi kalau dibawa umrah, dipastikan Masya Allah macam mana yang susah kita nak pergi ke sana ni, supaya bila kita buat umrah, dahlah kita habiskan duit, kita habiskan tenaga, tetapi kadang-kadang hanya amal, bukan amal yang diterima. Nak meruntun hati, nak bawa hati ketika di Mekah tak sama macam zaman Nabi, dengan bangunan yang gemerlapan. Hari ini dengan akses maklumat yang begitu banyak, kadang-kadang kita pergi tawaf sambil selfie, tunjuk pada orang, kita buat konten live. Akhirnya kita amal, tetapi bukan amal yang diterima. Justru semua yang saya kasihkan, sebenarnya bila kita menuntut ilmu yang kita rasa kita lemah, itulah ilmu bersama dengan adab. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kata, kullama zadani ilma zadani fahman jahli. Setiap kali aku ni bertambah ilmu, maka bertambah faham aku, jahilnya aku. Jadi dia tak rasa bahawa dia tu pandai, tetapi dia rasa dia jahil. Hari ini bila kita rasa pandai, aku paling pandai, lama-lama kita duduk dengan sebelah, kita tengok orang ni, ya aku pandai lagi, ni aku pandai lagi, aku pandai lagi, aku pandai lagi. Dan dilatih dalam hati, syaitan akan datang pasangkan kompang pada dia, engkau memang pandai, engkau memang pandai, engkau memang pandai. Lama-lama dia tengok ustaz-ustaz lain, ustaz-ustaz aku pandai lagi. Lama-lama dia kompang lagi, dia tengok ke ulama, aku yang pandai lagi. Kita tengok pula dia pergi lebih jauh, ulama muktabar, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim, aku pandai lagi. Aku sama dia manusia, aku manusia. Mereka lelaki, aku lelaki. Bahaya tak? Bahaya. Sebab tu ilmu mesti dengan adab. Adab membawa kepada kerendahan. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah kita dengan doa tadi dan dengan harapan kita berazam untuk terus mengikut. Sebab saya nak cerita sebenarnya bagaimana dalam setiap surah Fatihah, sebagai ulama tafsir kata bermula daripada basmalah sampailah dhalin amin, di situ adanya nama Nabi Muhammad, adanya kaitan dengan Nabi Muhammad, dan dia kesimpulan dia adalah ilmu. Sebab ilmu Allah bagi melalui satu term. Apa dia tuan-tuan? Terma tu. Macam tu lah kan, bila selama di hujung-hujung kan, jangan kita support sangat, nanti dia panjang selama. Baik hati, ya Allah, sedih lah musik ni kan. Nanti dia diam lama-lama, nampaknya berhentilah di sini. Kan tu ditunggu kan. Nanti Masya Allah. Ya, tak baca-baca mesti backup di jamaah dia, tuan-tuan, tak nak langsung ya. Baik, apa tadi saya nak tanya tadi? Terima kasih. Ilmu ni tuan-tuan, dia ada satu terma. Orang Nabi cakap apa? Sama juga, Masya Allah ya tuan-tuan. Baik, ada satu terma. Apa nama terma itu? Betul lah, tak faham. Saya kena backup musik. Nanti jangan backup tak. Apa tuan-tuan? Ya? Syarat. Oh, syarat terma itu syarat. Terma dia syarat. Okey. Yang berkata terma lain, syarat lain, ya. Kan? Okeylah, saya mudahkan insya-Allah ya. Baik. Ilmu ada di dalam satu terma. Term ni maknanya satu, boleh kita kata istilah, ialah hidayah. Sebab hidayah Allah itulah yang kita minta, dan dalam hidayah tu ada ilmu.
Dan sebab itulah bila kita duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya yang kita nak hidayah. Dan Fatihah adalah sebenarnya untuk minta hidayah, betul tak? Dan apabila dalam hidup kita rasa nak tambah ilmu, kita rasa nak belajar, kita sebenarnya sedang mendapat hidayah dari Allah. Sekiranya Allah tak bagi hidayah, kita tak rasa pun. Dan saya yakin tuan-tuan tak akan duduk pada malam ini kalau Allah tak bagi hidayah, rasa nak tambah ilmu. Tetapi Allah sayang kepada kita. Allah bagi satu kualiti yang sangat hebat pada semua yang saya muliakan di sini, sampai tuan-tuan rasa nak duduk bersama dalam majlis ilmu kerana kita nak hidayah dari Allah. Sebab ilmu adalah hidayah, dan kita dah sebut tadi ilmu itu ilmu apa? Ilmu yang senang bercakap dengan bijak ni, Masya Allah. Tak susah saya mengurusi, Masya Allah. Cakap sekali lekat, cakap ingat, senang macam ni. Jadi tak payah ceramah panjang lah kalau macam tu Dan saya nak tanya ketua sikit, tuan-tuan kan memang makan kis-kis sahabat. Sebab cakap tu tangkap dia kuat sangat, tuan-tuan. Justru semua yang dikasih sekalian, marilah doa pada Allah. Baik, saya suka kita baca doa ni, doa yang kita baca di penghujung lah. Ya, sama-sama kita baca doa ini. Tuan-tuan boleh tengok doa ini dalam Adhkar Imam Nawawi. Saya suka kat mana-mana sekarang saya baca doa ini, sebab untuk diri saya sendiri sebenarnya. Apa doa dia? Jom kita baca. Boleh? Masya Allah. Setengah tempat sekali ya Ustaz. Banyak sangat tak nak. Alhamdulillah. Baik, doa ini tuan-tuan boleh tengok dalam Adhkar Imam Nawawi. Hadis kata, doa ini maksur daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab Ibn Naufal Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qutb Ibn Razak Ibn Adi. Jadi doa ini terbit dari seorang yang dipanggil sebagai Al-Faruq. Apa maksud Faruq? Yang membezakan antara benar dan salah. Sebab ilmu dan adab dia datang kepada kita dalam terma namanya hidayah, masuk dalam hati, kita tahu mana benar, mana salah. Jadi doa ini sangat suit untuk kita sekarang, untuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita fikirkan ya, kita 3 kalikan ya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Maknanya tuan-tuan ya, ya Allah, perlihatkanlah kepada mata hati ini kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Rezekikanlah aku untuk ikutinya ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah pada mata hati ini ya Allah, kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Rezekikanlah aku untuk menjauhinya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Doa itu dapat baca ke hati dan tindakan. Baik, jadi azam tuan-tuan ya, untuk pergi menziarahi Nabi, azam untuk melihat dan menatap wajah Kaabah, dan kita baca doa tadi sangat rapat dan sampai insya-Allah. Justru semua yang dikasih sekalian, kita langkah keluar, pulang daripada majlis ini, tanam azam. Aku tak nak berhenti untuk mencari ilmu. Azam tuan-tuan ya, carilah ilmu daripada sesiap kutu. Kita ada imam kita, ramai ustaz-ustaz kita di sini, ramai orang-orang yang lebih tua daripada kita, ramai orang yang lebih muda. Tak kira, semua ini adalah sumber ilmu buat kita semua. Sebab ada satu ayat Allah, saya nak habiskan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau saya nak duduk boleh ke? Boleh.
Boleh. Jadi tuan-tuan bila duduk jauh saya tak rasa bersalah kalau saya duduk tinggi sikit. Tapi bila tuan-tuan datang dekat, saya dah mula rasa bersalah. Jadi macam nak buat tu? Boleh? Sebab mak saya pesan sangat jangan duduk lebih tinggi daripada orang lain. Aku nanti mau ambil gambar hantar kamar saya macam kita tapi macam nak duduk sikit je ya. Allah nikmat dari duduk ya Allah. Nikmat di kursi boleh goyang-goyang ya Allah. Dan orang kadang-kadang sakit mati pada dapat kursi ni kan. Baik, sebagai penghujung semua yang saya muliakan ya, saya dapat menatap setiap wajah yang ada di sini dan kita harap Allah berikan rasa yang mendalam untuk kita terus untuk menambah ilmu, jangan berhenti kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempertaruhkan dengan ilmu hidayah yang akan merubah manusia. Manusia tak akan berubah kalau tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulmat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu khalqi fatashabaha al-khalq." Ya, ila akhir ayat. Allah tanya, adakah sama ya? Kita terima sikit tuan-tuan. Qul, wahai Muhammad, tolong katakan. Qul, katakan. Hal, adakah yastawi sama a'ma. Apa maksud a'ma? Orang buta. Ini analogi saja, bukan betul-betul. Allah tanya dalam Quran, adakah sama wahai Muhammad, sebut pada mereka, sebut pada manusia, adakah sama orang yang buta wal basir. Apa makna basir? Basir. Ya, orang yang basir bukan orang melihat, tetapi orang yang sangat tajam penglihatan. Sebab itu tuan-tuan minta maaf saya pakai spek ya. Anda tidak positif. Anda mungkin kecil hati. Ya, orang pakai spek, Anda tak termasuk. Saya pun. Baik. Adakah sama kata Allah? Sama tak? Sama tak tuan-tuan? Baik. Saya teringat, saya tulis satu dalam buku saya ya, satu cerita lah. Saya nak kongsi cerita ni di penghujung. Itu pun kalau tuan-tuan benar. Kalau tuan-tuan kata tak payahlah, saya berhenti setengah-tengah tuan-tuan, tak ada masalah. Saya dah sampai dah. Poin saya tadi adalah ingat Nabi bawa hidayah. Hidayah itu ilmu yang bermanfaat. Di sana ada adab. Itu yang ditengah. Dah sampai tuan-tuan. Tapi saya cadang untuk tambah sedikit satu kisah di penghujung. Kalau tuan-tuan isi, tuan-tuan saya boleh berhenti sekarang. Alhamdulillah. Saya dah dapat duduk, dia dah selesa sangat tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Dah hujung Tengok dia dengan syarat Masya Allah sampai di sahabatku ya. Sebab dah hujung bolehlah. Mana dia takut nanti panjang lagi. Baik. Macam mana? Macam mana? subuh jauh lagi. Allah Akbar, itu perli namanya. Hati saya rasa tuan-tuan kena perli macam tu tuan-tuan. Baik, kisah ni tuan-tuan, saya tulis dalam buku saya. Dan nama kisah ni saya nak highlight. Dia kisah dia ada tajuk kan. Maka tajuknya adalah komputer. Saya bilang baik, saya jelas. Apa nama tajuk dia? Komputer. Kita tahu kan komputer. Saya pernah ceramah di satu tempat jauh. Saya nak cerita untuk saya tanya, minta maaf nak tanya, tuan-tuan tahu ke komputer marah kat saya? Ustaz ni memang kami ni orang pedalaman, tapi takkan tak tahu komputer. Pula dah saya kata, bukan komputer sama je Ustaz. Okeylah, tak jadi cerita tuan-tuan. Biarlah saja terus. Baik, tapi tuan-tuan tahu komputer ni? Tahu kan? Baik, macam kita pergi tuan-tuan. Ada coach, gerabak ya, komputer. So, train, ringan sikit, komputer, ringan lagi, MRT, ringan lagi, LRT, ringan sekali. Itu yang
monorail itulah lebih kurang. Ya, nak cerita satu hari, tuan-tuan lah kenapa dalam komputer ni kan dia selesa kan, sebab dia jalan atas rail. So dalam gerabak tu dia kisah dalam satu gerabak berjalan, dan komputer ni sampai ke stesen dia akan berhenti, pintu automatik terbuka. Orang yang sampai destinasi turun, orang baru naik, duduk dalam kursi, suasana aircon ni macam kita lah selesa ya. Ada yang duduk dalam tu yang mungkin tengok phone ya, baca buku ya, ada yang rehat. Sebab petang tu orang tak ramai, tak macam hujung ketika peak hour lah, ketika sibuk. Maka begitulah bergerak komputer tersebut. Kalau bising pun bunyi rail kan, dan lambat, pintu terbuka, keluar masuk. Sampai di satu stesen, pintu terbuka, orang pun keluar. Masuk dalam stesen ni seorang ayah dengan dua orang anak lebih kurang umur katalah 6 tahun atau 5 tahun dengan 4 tahun juga anak lelaki. Si ayah ni pun dia masuk, dia tengok kaos bilik kursi yang kosong dalam gerabak tu tuan-tuan. Dia pun tengok ada satu kursi kosong di belakang. Dia pun terus pergi, dia pun duduk. Dia sandarkan kepala dia, dia pejamkan mata dia. Dia terus hilang dalam dunia dia. Saya nak beritahu tuan-tuan apa masalah sekarang ini. Dua orang anak lelaki dia yang mula lumba lari dalam gerabak. Abang dengan adik ni dijadikan lorong tengah tu sampai tempat lumba lari, kegarisan sedia lari sampai ke hujung. Si menang, abang menang, bersorak gembira. Yang adik tak puas hati. Sekarang ada pula pertandingan baru, memanjat tiang. Jadi jangan ceritakan melampau tu keluar daripada komputer. Tiang dalam tiang tiang licin tu. Alhamdulillah memang dapat faham apa yang saya nak cerita. Kan? Tengok Allah kan? Dan saya tahu saja je. Ajar Ustaz Ifi tenang saya dikatakan orang cakap tiang licin, tiang elektrik. Dah tuan-tuan saja je. Baik, kat mana tadi? Alhamdulillah, tak tiang. Jadi adik kat sini apa maksud? 1, 2, 3 panjat sampai sentuh dulu menang. Dan sekarang saya nak ringkas tuan-tuan, yang dia kan ada tempat gaya tu. Gaya dah 2 orang, dan ketika berlari terlanggar jatuh handphone orang, dan ada yang jatuh, kemudian jatuh. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada dalam gerabak tu, apa tuan-tuan rasa? Apa tuan-tuan rasa? Kecuali tuan-tuan golongan malakut. Gabung. Ha? Gabung. Rasa? Gabung. Sabut ya? Rasa malah lah. Malah tengok budak orang ni, ya Allah, macam tuyul. Dia macam mari, ya Allah. Ish, kalau saya rasa dalam tu dia lalu tahan kaki sikit, dia tertongling kan. Jangan tengok sini tolong, saya cakap je. Geram tak tuan-tuan? Tak, saya nak tuan-tuan faham apa yang saya cuba nak sampai. Tuan-tuan geram tak? Geram tak? Tapi dia geram pada siapa? Sama kita. Budak tu satu hal, tapi si bapa yang sedang rehat, selamat, tak peduli, sakit hati kan? Jadi cerita dia ialah dalam ramai orang yang komen, orang tengok budak ni, orang makin kecil dia budak. Maka dalam ramai-ramai ada seorang, dia kata ialah hidup ni pada kita tu cerita masalah, tak pernah selesai. Kita kena selesai masalah. Dia pun bangun, orang lain pun happy lah. Dia pun bangun, dia duduk kat sebelah si ayah. Lepas tu apa dia buat? Dia pun pegang je lah, dia mungkin baru lepas dengar kuliah di Majlis Rohani kan. Dia merasai ke alam malakut yang hebat tadi tuan-tuan. Jadi dia tarik nafas, dia pun pegang peha si ayah ni. Ayah ni bila orang pegang, dia tersentak. Dan dia cakap dengan suara yang sangat lunak, tahan ni tuan-tuan, tahan ni. Dia kata, saudara, maafkan saya. Anak saudara sangat mengganggu kami.
Kata dia, maafkan saya, anak saudara sangat kandungan. Si ayah ni barulah dia nampak anak sedang bergumpal kat sana. Hamzah Syemayev seorang baik rekor macam apa nama itu UFC dan ada yang bergumpal orang. Jadi apa dia buat tuan-tuan setelah kena tegur, dia pun bangun. Malu lah kita tuan-tuan, orang tegur anak kita malu kan. Dia pun berjalan dengan muka sebal. Dia tengok pada anaknya 3 langkah dia menampak, dia berhenti. Dia patah balik. Dia duduk balik ke kerusi. Tapi sekarang dia tundukkan kepala, kedua tapak tangan ditekukkan ke muka. Sekarang dia menangis dengan tangisan yang sangat kuat, sehingga bergoncang bahu dia. Dia menangis dengan tangisan yang sangat berat. Pada masa tu, yang tadi ni kan, lah apa hal? Oh ya. Dia kata, saudara, kenapa boleh saya bantu? Lepas tu, dia cuba redamkan diri dia dengan esak tangis. Dia pun bercerita. Apa cerita dia tuan-tuan? Dia kata, saudara, saya ada seorang isteri yang sangat sayang. Saya ada seorang isteri yang sangat sayang. Dan 2 orang anak lelaki saya. Isteri saya selalu melalu sakit kepala. Dia selalu ada masa-masa biasa picit-picit, makan Panadol. Tetapi, tak saya nak cepat dari. Tetapi, bulan sudah, sedang dia masak hari Minggu. Tiba-tiba saya dengar bunyi isteri saya menjerit di dapur dan pinggan belanga dia jatuh. Ketika saya berlalu, saya tak pernah nampak suasana ini. Isteri saya dalam keadaan pecah, buih keluar daripada mulutnya, matanya memandang tapat ke atas. Dia memelukur dan bunyi keruh yang sangat berat. Saya terkejut tengok. Saya angkat isteri saya bawa ke kereta, saya pandu kereta, saya horn dan sampai ke bilik kecemasan hospital. Dan pada saat tersebut saya di luar hospital undang mandi. Di sebulan sudah undang mandi. Doktor datang setelah diagnos, dan doktor sebut pada saya, isteri saudara kena satu sakit nama jalan hitam. Ada satu ketubuhan yang sangat berat tumbuh di kranium yang hitam, ditekan, makin lama makin tekan pada otak yang berada atas. Dan saya tak sangka doktor akan sebut satu perkataan saya tak sangka saya dengar. Doktor sebut, saat dari itu kita dengar isteri saudara meninggal dunia. Saya dengar saja dia kata, Doktor please, apa saja duit yang saya usaha dan saya simpan, saya akan berikan, tolong selamatkan isteri. Saya nak cepat saja tu, dia sign semua surat dia sign. Dan kemudian isteri dia kena buat rawatan yang sangat rapi. Dan dalam tempoh rawatan yang sangat rapi ini, saya nak cerita pada saudara apa yang berlaku setelah seminggu. Setelah seminggu, saya pergi jemput. Isteri saya selalu menangis. Dia makin jemput. Dia kata apa? Saya tak pernah berpisah dengan anak selama seminggu. Anak kita macam mana? Saya rindu anak. Saya rindu anak saya ditanya. Tuan-tuan, saya nak cerita saya pula bila balik ke rumah, saya dapati anak saya dan 2 orang tersebut tak nak lagi bermain macam anak-anak lain. Murung, hanya duduk di rumah. Waktu permainan mereka tak nak keluar, saya kata mainlah. Dia kata tak nak, sebab dia rindu pada mak. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, sampailah dia kata, anak saya selalu tak nak makan. Saya kata, jika saya nak suap makanan, mereka kata, kamilah mama yang suapkan makanan. Ketika saya nak jamu dan ajak mereka tonton televisyen, tak nak mama yang bukakan televisyen buat kami. Anak saya sakit, malam-malam kadang-kadang mereka tersentak bangun, nak panggil mama. Dan saya kata sama. Sampailah hari semalam. Hari semalam, isteri saya pegang tangan saya di hospital. Dia menangis dengan begitu berat. Dia kata, saya dah tak tahan diri, kata perawatan ditonton, kadang-kadang tak masuk. Boleh tak abang tegakkan? Abang jumpa dengan pihak pengurusan, benarkan saya lepas kejap daripada proses. Dan saya, kalau semua ini kena bayar, tolong bayar. Kita bayar satu kos tambahan sebab nak ubah semua mesin dan alat dan bawa dia keluar satu tempat yang mudah boleh masuk.
Kata abang tolong akaun saya duit tu keluarkan. Saya pun pergi dengan keras suara saya, jumpa dengan bahagian pentadbiran, jumpa dengan doktor. Akhirnya doktor kata apa dia? Baiklah, hari esok saya benarkan, dia kata saya benarkan untuk buat lawatan. Saya bawa balik masuk ke bilik hospital. Saya jumpa dengan isteri saya. Saya kata nampak dia senyum semanis itu selama ini. Dia telah potong dia sebab doktor pernah. Tapi kan dia kata 15 minit je. Sebab dia masuk balik, sebab dia perlu untuk rawatan yang lebih intensif. Isteri saya senyum. Saya nak cerita pada saudara ni, masih dalam rapat ni tuan-tuan. Saya nak cerita pada saudara apa yang berlaku pada saya bila saya balik ke rumah. Malam tadi saya balik, anak saya dah long lari, tak mampu nak bergerak. Mereka baring atas riba, saya usap kepada mereka. Dan saya sebut pada dua orang, abang, adik. Saya usap kepada, saya bisik, abang, adik, esok kamu akan jumpa dengan kamu. Tuan-tuan tahu, dia kata saudara tahu tak apa yang terjadi semalam. Kedua anak saya yang telah sebulan tidak bermain, bangun dan melompat, berlari sekeliling rumah, selongkar baju nak pakai, sambil tunjuk mana baju nak tunjuk pada mama pada hari esok. Mereka menerak, orang berbaring buat lukisan, nak tunjuk pada mama pada hari esok. Dan saya nak bagi mereka makan, tak nak. So, esok mama nak bagi makanan. Saya tak tahu bila mereka tidur, yang ada di mulut-mulut mereka mama yang mereka rindu selama sebulan. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Saya ambil anak saya tadi sebab salah time, dan mereka dah siap lebih awal. Saya tengok lukisan promo dalam poket-poket mereka. Dan saya keluar, saya kunci pintu pagar. Telefon saya berbunyi. Di hujung talian menyebut nama saya. Ya, saya kata dari mana? Dia kata daripada hospital. Ya, dia kata saudara segera datang ke hospital. Saya sebut, ya, saya dalam perjalanan ke hospital. Tolong jangan ubah apa-apa sebab saya nak bawa anak saya jumpa dengan isteri saya. Di hujung talian cakap, saudara segera datang. Isteri saudara telah meninggal dunia. Anak saya tarik seluar saya dan kata, bapa cepat, kami rindu pada mama. Anak saya tarik, kata, bapa cepat, kami nak jumpa dengan mama. Sepanjang perjalanan ke stesen, anak saya melompat sebab terlampau gembira. Saya tak pernah nampak mereka gembira sebegini selama sebulan. Tetapi sekarang, saya tak tahu saya nak cakap macam mana pada mereka. Sebulan yang kamu tak jumpa dengan mama itu pendek, sebab kamu tak akan jumpa dengan mama sampai bila-bila. Semua yang saya kasih sekian, apa yang berlaku pada masa itu. Dia tengok anak dia yang sedang berkumpat, dan dia cakap pada lelaki dia, wahai saudara, andai saudara lihat anak saya yang meninggal, saya benarkan saudara untuk pukul anak saya. Saya nak tanya tuan-tuan sekarang, saudara yang duduk sekarang bangun, sanggup tak tuan-tuan pukul dua budak? Saya nak tanya, sanggup tak tuan-tuan pukul dua budak yang sedang mengumpat dan kacau bukan dalam gerabak ini? Tuan-tuan sanggup atau tidak? Sekarang apa rasa dalam diri tuan-tuan? Rasa simpati, rasa nak membantu, rasa nak menolong. Betul atau tidak? Saya tanya tuan-tuan, apa orang lain rasa dalam gerabak tersebut? Masih? Apa beza di antara mereka dan lelaki tadi? Apa beza antara mereka berdua? Seorang tahu dan yang lain tidak. Allah kata dalam Al-Quran, adakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tak tahu? Hidup kita akan berubah. Kita akan jadi orang berbeza. Kita akan jadi orang berbeza andai kita tahu, dan kita akan kekal berbeza apabila kita tidak tahu. Sebab itu yang membezakan seseorang adalah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama atau tidak antara orang tahu dan orang tak tahu. Maka sebab itu, dengan berkat Rasulullah, dan kami ya Allah sentiasa ingin tambah tahu dalam diri kami. Semoga kami makin hampir dengan Allah, makin hampir dengan Allah. Dan saya nak lagi ditanya, ayu yaumin astagfirullah, hari apa terbaik? Saya nak ditanya, kamu tanya para sahabat. Ya, apa jawaban mereka? Jawaban para sahabat adalah hari terbaik hari Jumaat.
Nabi Sayyidina Ali kata aku tak nak jawab seperti mereka, walaupun pasti ia betul. Tetapi kata Sayyidina Ali, hari terbaik kamu adalah hari kematianmu ketika imanmu berada pada puncak yang paling tinggi. Iman manusia begini tuan-tuan, tetapi biarlah iman kita berada pada puncak yang paling tinggi dan kita terus dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat kalau kita tidak kekal dengan ilmu, maka istiqamah dengan ilmu yang bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih semua kerana tuan-tuan di sini sangat baik sehingga akhirnya saya dapat duduk dalam sebuah majlis ilmu yang selesa bermula daripada mula tadi sampailah ke penghujung ini. Terima kasih semua. Dan yang kedua, mohon maaf sebarang akhlak saya, tingkah laku saya, bicara saya pasti yang tak selesa sepanjang saya berada dengan semua yang saya muliakan. Boleh ke tuan-tuan yang ini saya minta dengan penuh ikhlas, maafkan apa saja yang tak baik daripada saya, daripada sebarang yang tuan-tuan lihat dan tuan-tuan rasa. Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. 23 maaf. Orang tua berpantun yang biasa sangat, tapi ulang juga berkat orang tua itu dapat faham. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya serahkan balik kepada Tuan Kursi Majlis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.